Baik. Okey. Yang pertama, antara jenis sekatan perdagangan antarabangsa, yang pertama ialah tujuan dia ialah melindungi industri strategi lah. Contoh di sini industri strategi ini maksudnya ialah industri yang penting, ya, industri penting. Maksud strategi di sini ialah industri penting. Seperti contoh beras tadilah, ya. Contoh beras. Kalau industri penting kita seperti beras mempunyai pesaing daripada luar negara, maka industri pengeluar beras dalam negara kita berhadapan dengan risiko kerugian. Jadi industri ini perlu dijaga. Macam mana nak jaga industri beras tempatan? Dengan mengawal kemasukan beras import dari Thailand. Ya, itu konsep melindungi industri strategi ini. Okey. Baik, so seterusnya, yang kedua, tujuan dia ialah melindungi industri muda, industri yang baru ditubuhkan, belum menikmati ekonomi bidangan dan kos puratanya masih tinggi. Okey. Dan kos puratanya masih tinggi. Belum mendapat kepercayaan sepenuhnya daripada orang ramai, pasaran masih lagi terhad dan tingkat pengeluaran juga masih lagi rendah. Masih lagi di bawah tingkat optimum. Belum setanding dari segi kualiti dan harga. Berbanding barang import, ya, Jadi kerajaan perlu menyekat barang import supaya industri muda ini boleh berkembang. Melaksanakan sekatan terhadap barang import supaya industri muda boleh berkembang. Contohnya industri kraft tangan, kan. Kita import juga kraft tangan dari luar negara, tapi kita limitkan dengan cara mengenakan cukai, menghadkan kuantiti. Kan, contoh Proton, kan. Proton itu sebenarnya dalam industri otomotif, Proton itu sebenarnya masih muda, tau. Ya, masih muda berbanding dengan pengeluar kenderaan dari negara-negara luar. Ya. Proton itu ditubuhkan lebih kurang pada tahun 80-an, 84, 83 macam tu. Baru berumur 38 tahun, 36 tahun, ya. Jadi sebenarnya dalam industri pengeluaran kenderaan mereka sebenarnya masih muda. Sebab itulah kerajaan mengenakan cukai yang tinggi terhadap kereta import supaya kereta Proton dapat bersaing dengan pengeluar kereta dari luar negara. Bukan tidak membenarkan import, benarkan, tapi dengan menggunakan pelbagai sekatan, terutamanya cukai, ya, lah. Okey. Baik, itu adalah melindungi industri muda. Yang seterusnya ialah membaiki imbangan pembayaran. Yang ketiga, tujuan mengenakan sekatan perdagangan ialah untuk membaiki imbangan pembayaran, ya. Imbangan pembayaran defisit berpunca daripada kadar syarat perdagangan yang merugikan, iaitu jumlah perbelanjaan import melebihi ekspor. Kita banyak mengimport daripada mengekspor. Untuk membaiki imbangan perdagangan, imbangan pembayaran melalui sekatan import dan galakkan ekspor. Kita membuat sekatan terhadap import, tetapi pada masa yang sama kita menggalakkan aktiviti ekspor. Dengan memberi subsidi kepada pengeluar tempatan, dengan mengenakan cukai terhadap barang yang diimport, kan. Itu adalah sekatan import dan galakkan ekspor. Okey. Sekatan import boleh membantu industri penggantian import negara, dan subsidi ekspor boleh membantu memajukan industri berorientasikan ekspor dan mempelbagaikan ekonomi dalam negara. Sekatan import boleh membantu industri. Industri penggantian import itu bermaksud industri tempatan, ya, yang mengeluarkan barang yang sebelum ini kita import. Itu maksud dia. Ya. Barang yang sebelum ini kita import tetapi sudah ada
pengeluar tempatan yang mengeluarkan barang yang sebelum ini kita import tersebut. Jadi itu adalah merupakan industri penggantian import. Itu adalah industri penggantian import. Jadi kerajaan perlu memberi galakkan dan perlindungan kepada industri ini sebab dia telah mengurangkan. Kerana industri ini telah membantu mengurangkan import dari luar negara sebab kita dah mampu mengeluarkan sendiri. So kerajaan akan mengenakan sekatan terhadap barang yang diimport tersebut dan akan memberi sekatan kepada industri, akan memberi bantuan iaitu subsidi ekspor kepada pengeluar tempatan yang mengeluarkan barang yang sebelum ini kita import. Itu yang dimaksudkan dengan industri penggantian import, industri penggantian import. Okey. Baik, seterusnya ialah mencegah lambakan. Okey. Lambakan ini sebenarnya, dasar lambakan ialah dasar yang memonopoli pasaran negara rakan dagang. Okey, negara lain lah memonopoli pasaran negara lain dengan menjual barang pada harga yang jauh lebih rendah. Sangat-sangat murah. Cuba kita lihat barang dari China sekarang kan. Sangat murah. Sepertinya tidak logik. Untuk kadang-kadang kos pos tu lebih tinggi daripada harga barang yang kita import. Macam mana mereka boleh keluarkan barang pada harga yang sangat murah untuk dijual kan. Jika negara yang mengalami lambakan itu tidak menjual pada harga tersebut, pengguna akan bercenderung untuk beralih kepada barang import yang lebih murah. Maksudnya di sini ialah kalaulah China menjual basikal di Malaysia, pada harga 100, kan? Menjual basikal di Malaysia pada harga 100, maka pengeluar basikal tempatan di Malaysia inilah, pengeluar basikal Malaysia perlu menjual pada harga 100 juga. Paling mahal dia hanya boleh jual dengan harga 100. Kalau lebih mahal pada itu, maka pembeli akan beralih kepada barang China, basikal China. Kan? Nampak tak? So ini lambakan tidak pengguna akan cenderung beralih kepada barang import yang lebih murah. Negara berkenaan akan kehilangan pasaran dan boleh menambahkan masalah pengangguran. Sebab apa? Sebab jualan basikal tempatan sudah merosot kerana pengguna telah beralih kepada basikal China yang lebih murah. So memberi risiko kepada pengeluar basikal tempatan perlu menjual pada harga yang sekurang-kurangnya sama dengan harga yang dijual oleh negara luar tersebut. Kan? So dengan adanya dasar perlindungan, keadaan ini dapat dielakkan. Dapat dielakkan. Oleh itu, sekatan berbentuk tarif dan kota dapat menghalang kemasukan barang import. Oleh itu, sekatan berbentuk tarif dan kota dapat menghalang kemasukan barang import, iaitu mengelakkan berlaku lambakan dan melindungi industri tempatan dan mengekalkan tingkat guna tenaga. Industri tempatan perlulah maju. Sebab apa? Sebab industri tempatan akan menarik tenaga kerja kita. Untuk bekerja di industri tersebut. Kalau barang kita asyik import dari luar negara, guna tenaga di negara kita tidak akan bekerja. So akan meningkatkan pengangguran. So kita perlu menyokong pengeluaran industri tempatan supaya mereka dapat terus menjalankan pengeluaran dan terus mengambil pekerja tempatan. Dan ini memberi manfaat kepada ekonomi negara dengan mengurangkan kadar pengangguran dan meningkatkan peluang pekerjaan. So yang ini adalah yang kelima, iaitu mengurangkan pergantungan kepada negara asing. Pergantungan kepada satu atau sedikit industri berbahaya kepada ekonomi dan politik sesebuah negara. Dan maksudnya di sini kita perlu mempelbagaikan kegiatan ekonomi